Selamat ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita menyentuh satu topik yang menjadi perhatian dan juga perbincangan rakyat Malaysia ketika ini dan kita akan bincang isu ini bersama dengan dua tetamu, seorang menemani saya di studio dan seorang lagi InsyaAllah kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Baik, topik yang kita pilih hari ini ialah darurat pemulihan terbaik pandemik. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang semula. Lama sebenarnya saya menunggu. Yang berbahagia Dr. Nur Nirwadi Mat Nurdin, iaitu penganalisis keselamatan dan politik Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM. Jadi doktor, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Oh, lama kita tak berjumpa. Lama kita tak tentang mata. Betul. Dan seorang lagi tetamu yang insyaAllah kita akan hubungi melalui Skype, tetamu yang biasa bersama dengan kita sebenarnya, itu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar yang merupakan pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan seperti selalulah kami juga sebenarnya ingin mengajak anda berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jika anda berminat, bolehlah menggunakan dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, ini sesuatu yang mungkin sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan rakyat Malaysia lah. Baru saja pengumuman PKP dibuat hari ini juga. Hari ini pula pengumuman tentang peristiharan darurat yang telah pun diperkenankan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan ini menimbulkan sedikit kegelisahan sebenarnya Dr. Noor kepada rakyat Malaysia sendiri. Tetapi pandangan anda dari segi timingnya, apakah ianya bertepatan dengan situasi kesihatan yang sedang kita hadapi ketika ini? Saya rasa dalam keadaan kita menghadapi keselamatan politik, keselamatan kesihatan dan keselamatan ekonomi, ia saling berkait. Khususnya dalam isu kita panggil sebagai keselamatan kesihatan. Kerana apabila pandemik COVID-19 ni berlaku pada tahun lepas dan akhirnya kembali memuncak apabila R0 kita pecah 1.1 dan dikatakan kebolehan jangkitan itu akan pecah 5,000 hingga 8,000 sehingga pada bulan Mei, maka ia dilihat sebagai satu mekanisme pengawalan. Kerana kita harus lihat bagaimana daripada permulaan pandemik COVID-19 itu berlaku, Malaysia terkenal dengan inovasi-inovasi tertentu yang diambil untuk menguruskan COVID-19 dalam satu keadaan. Di awal permulaan, kita menggunakan Akta Kawalan Penyakit untuk membuat perintah kawalan pergerakan sehingga kita ada perintah kawalan akan diperketatkan. Dan kita menggunakan sistem isolasi asasi pesakit-pesakit dan contact tracing menggunakan ejen perisikan negara dan sebagainya. Dan ia berjaya meratakan penularan GAF COVID-19. Dan saya ingat pada bulan Julai, sekitar Julai tahun lepas, kita berjaya mencatat angka SIFA dalam penularan COVID-19 dalam negara domestik. Dan akhirnya apabila kembalinya proses-proses tentu dekat-dekat tertentu, terutamanya lepas pilihan raya dan kemudian di isu berhubungan dengan warga asing, penempatan asrama yang cukup padat. Pada bulan September saya ingat penularan kita di kalangan warga asing lebih kurang 70%. Tetapi pada kali ini 70% itu ditularkan oleh warga tempatan. Jadi ini merupakan salah satu bagi saya satu keadaan yang perlu dibincangkan oleh masyarakat dan tidak melihat darurat itu ataupun KP itu secara terpencil ataupun secara tersendiri. Kerana kita harus melihat sekeluruh rangkumannya, apakah bentuk mekanisme terbaik. Kerana negara kita Malaysia terkenal dengan itu. Negara kita Malaysia memiliki satu sistem pengawalan keselamatan yang cukup baik dan setakat ini saya rasa kita telah berjaya melakukan beberapa inovasi-inovasi dan mekanisme-mekanisme tersebut. Dan berkemungkinan besar darurat ini juga akan berjaya membawa negara keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Tapi ada juga pandangan sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Khairil melalui kemudahan Skype nanti. Ada juga yang berpendapat Dr. Nirwandi mereka menganggap bahawa apakah tidak mencukupi sebenarnya dengan adanya PKP dan PKP bersasar ini, apakah kita perlu kepada pengisytiharan darurat sebenarnya? Kerana apabila kita membincangkan tentang keselamatan kesihatan, ia juga berkait rapat dengan keselamatan ekonomi dan keselamatan politik. Maka ketiga-tiga perkara ini tidak boleh dipisahkan dan akhirnya ia membawa pada keselamatan negara. Dan pengisytiharan darurat itu dilakukan dengan asas tiga perkara ini harus wujud. Keselamatan negara, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam. Dan apabila ketiga-tiga perkara ini dilihat mampu untuk mencetuskan satu pola keselamatan yang boleh membahayakan negara, boleh mengakibatkan berlaku gangguan sama daripada segi tekanan ekonomi, ketenteraman awam, public order ataupun keselamatan negara, maka di sinilah asasnya
di bawah Peraturan Persekutuan, bawah perkara 150 yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Jadi ini satu benda yang saya rasa benda yang baru yang perlu dilihat oleh rakyat Malaysia, bagaimana yang di-Pertuan Agong memainkan peranan, yang mana Pertuan Agong, terima kasih bagi tuanku, mempunyai satu keupayaan dalam negara, satu reserve di bawah Peraturan Persekutuan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membawa negara keluar pada pandemik. Walaupun negara kita kata kita punya vaksin, tapi vaksin harus melalui satu proses yang panjang. Kalau kita kata kita punya PKP juga memerlukan satu timbal balik politik matang yang cukup sempurna. Jadi ini bukan satu kaitan di antara keselamatan asas keselamatan yang akan membawa pada kesihatan negara yang saya rasa boleh melihat sama ada negara mampu keluar secara total ataupun kita kemari meratakan graf penularan COVID-19. Okey, cuba kita dapatkan pandangan sekarang ini daripada seorang lagi tetamu kita, iaitu Dr. Khairil, yang saya percaya sudah pun ada di kemurahan Skype yang kami sediakan. Assalamualaikum, Doktor. Halo, Dr. Khairil. Dr. Khairil dapat mendengar saya sekarang ini? Dapat dengar dengan jelas. Okey. Kita nak dapatkan pandangan doktor lah. Kita bercakap tentang apa yang sedang dibincangkan oleh rakyat Malaysia sebenarnya, iaitu tentang pengisytiharan darurat. Dan mungkin ialah ramai sudah pun mengetahui dalam media sebenarnya ianya dimainkan dengan begitu meluas sekali, tetapi mungkin ada juga yang ingin mengetahui sebenarnya keadaan bagaimanakah sebenarnya darurat itu boleh dan perlu diisytiharkan sebenarnya, Dr. Khairil. Okey, terima kasih Datuk. Komen yang diberi Dr. tadi saya rasa tempat. Dalam keadaan sekarang memang perlu kasus khas dan istimewa untuk menangani masalah pandemik COVID-19. Sekarang masalah dia ialah apabila digunakan kuasa darurat. Jadi penggunaan kuasa darurat ini menimbulkan satu persepsi yang negatif. Ini yang menyebabkan agak ramai terutamanya pada politik pusat kerana menggunakan kuasa darurat. Kadang-kadang keadaan yang bersifat darurat, kuasa darurat ini tidak digunakan. Contohnya pada ketika bermulanya pandemik, kerajaan tidak membuat perisytiharan darurat tapi menggunakan kuasa PKP. Dan bagaimana yang telah kita dapat lihat bahawa penggunaan PKP pada permulaan ini dapat mengurangkan kadar pandemik ataupun penjangkitan. Tetapi kita lihat sekarang dengan menggunakan kuasa yang sedia ada, iaitu menggunakan Akta Kawalan Penyakit Berjangkit, pandemik ini tidak lagi dapat dikawal seperti semula. Malah penjangkitan semakin meningkat disebabkan banyak faktor. Antaranya kerana varian baru yang disebabkan oleh mutasi yang menyebabkan pandemik ini lebih senang berkembang. Dan malah kita lihat dalam negara luar, contohnya di United Kingdom, perintah menolong ataupun orang telah dapat untuk kali yang ketiga. Jadi inilah bukan satu benda yang terasing. Malaysia adalah bahagian daripada warga dunia dan kita juga berkesan daripada pandemik yang berlaku sekarang. Jadi penggunaan kuasa darurat ini menimbulkan persoalan. Kenapa sebelum tidak digunakan dan sekarang ini digunakan? Jadi kita tak dapat nafikan penggunaan kuasa darurat ini amat merosakkan setengah akal. Kerana apabila kuasa darurat ini digunakan, maka kerajaan kuasa ataupun pilihan amat luas. Jadi biasanya apabila sebelum ini kita menggunakan PKP yang bawah kawalan penyakit berjangkit, undang-undang itu memberi kuasa kepada kerajaan untuk membuat langkah-langkah yang perlu. Namun langkah-langkah yang digunakan bawah PKP adalah selaras dengan perlembagaan. Dia tidak meletakkan kerajaan di atas perlembagaan. Apabila kuasa darurat ini digunakan, maka berlakulah satu senario yang berbeza sekali. Kerana apabila kuasa darurat ini digunakan, maka pilihan yang diberikan kerajaan amat luas. Tapi kita perlu faham bahawa jika kuasa yang diberikan pada kerajaan luas tidak bermakna semua kuasa tersebut akan digunakan oleh kerajaan. Hanya kuasa sebagaimana yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat, hanya dalam keadaan tertentu dan kuasa tertentu darurat sahaja yang akan digunakan. Jadi setakat ini apa yang kita dapat lihat ialah proklamasi darurat yang dibuat oleh Sebelum pada Kementerian Tuan Agong. Dan namun begitu, kita
menunggu apakah ordinan darurat yang akan dibuat oleh kerajaan. Okey, pertama sekali yang kita perlu faham ialah apabila kuasa darurat ini digunakan, maka doktrin perasingan kuasa boleh diketepikan. Ini adalah satu konsep asas dalam kerajaan, di mana badan eksekutif tidak boleh membuat undang-undang. Undang-undang hanya diboleh oleh buat badan legislatif, adapun badan parlimen dan untuk negeri, badan perundang negeri. Dan badan kehakiman meneruskan fungsi untuk mendengar kes-kes dan menetapkan keputusan. Tetapi di bawah kuasa darurat, Seri Perdana Baginda yang Tanggung di atas nasihat dibuat oleh Yang Maha Perdana Menteri boleh mengubah undang-undang. Jadi di sini kita lihat bahawa eksekutif ataupun kerajaan Jemaah Menteri boleh membuat undang-undang dengan menasihati Yang Penanggung. Jadi di sini kita lihat bermulanya kegusaran setengah pihak kerana memberi kuasa membuat undang-undang kepada pihak eksekutif atas nama Yang Penanggung. Jadi pada masa yang sama kita perlu ingat bahawa dalam keadaan sekarang ini sebabkan kesusahan atau kekuatan ini dapat mendesak, maka ada difikirkan oleh kerajaan wajar untuk pas ini digunakan. Okey. Baik, nanti kita dapatkan pandangan Prof Dr. Khairil lagi, tetapi mungkin kalaulah audio yang kita terima itu kurang jelas, mungkin kita akan menghubungi Dr. Khairil melalui kemudahan telefon, tetapi itu bergantung pada keadaan ataupun situasi terkini. Kembali semula kepada Dr. Nur Nirwandi. Ini yang menarik apa yang dia sebut. Memang jelas apa yang disebut oleh Profesor Madya Dr. Khairil, tetapi sesuatu yang sedikit mengecewakan jugalah dan juga mengejutkan. Ini pun kita jangkakan ada tokoh-tokoh politik tertentu yang mengatakan bahawa peristiharan darurat ini dilakukan hanyalah untuk menyelamatkan kerajaan yang sedia ada. Itu yang menjadi perhatian mereka. Ini yang mungkin doktor sebut tadi tentang keselamatan politik itu sebenarnya. Tetapi itu bukan alasan yang kukuh, tetapi masih digunakan, disebarkan dengan begitu meluas sekali. Komen daripada itu. Kita harus ingat setiap perkara yang dilakukan oleh ketua negara, terutama Yang di-Pertuan Agong, perkara 321 adalah ketua tertinggi negara. Kita harus ingat mempunyai satu objektif adalah untuk memastikan supaya rakyat ataupun negara ini dalam satu keadaan yang cukup aman, cukup stabil untuk meneruskan fasa seterusnya. Dan dalam satu fasa COVID-19 yang dilihat amat membahaya kepada keadaan sekarang, di mana kadar jangkitan adalah amat tinggi, maka satu tindakan drastik itu perlu diambil. Dan tindakan drastik ini perlu disokong dengan satu elemen yang kita panggil tadi sebagai keselamatan politik, di mana ia menunjuk pada satu proses sistem politik yang stabil, yang sekurang-kurangnya mampu untuk membawa negara keluar daripada pandemik COVID-19. Dan kita juga sudah maklum bagaimana PRN Sabah telah mengubah graf penularan COVID-19 dan kemudian diterukkan lagi ataupun ditambah lagi dengan penularan di kalangan warga asing dan membawa pada penularan warga tempatan. Jadi sini jelas bahawa walaupun perkara itu bukan satu asas darurat itu dikenakan, asas utama adalah tentang keselamatan kesihatan. Tetapi balik-balik keselamatan politik dan keselamatan ekonomi ia berkait dengan keselamatan negara. Maka ia perlu diadakan, maksudnya ia perlu diwujudkan. Dan mungkin akibat seperti saya kongsi, Profesor Madya mengatakan bahawa akibat perkataan darurat itu membawa persepsi negatif. Tetapi kalau kita lihat dari segi punca kuasa, kita lihat dari segi pergerakan bumbung darurat, maka inilah masanya untuk rakyat menghargai perlembagaan persekutuan, rakyat mengetahui bahawa di sebalik apa yang berada dalam sistem perundangan negara, sistem eksekutif negara, terdapat satu lagi punca kuasa, satu lagi mekanisme pengawalan yang sebagai mekanisme pengawalan. Kerana kita terkenal dengan mekanisme pengawalan yang cukup baik untuk membawa negara keluar daripada pandemik COVID-19. Jadi alasan politik itu dah tentu akan dipermainkan. Kerana politik adalah satu art of war, satu perbincangan yang tidak ada hujungnya. A akan pergi B, B akan pergi C dan dia akan berlarutan. Maka ia tidak boleh dihentikan. Tapi kita memerlukan masyarakat supaya rally berada bersama di belakang Yang di-Pertuan Agong supaya faham mekanisme pengawalan yang ada ini. Kerana ialah satu bentuk mekanisme pengawalan yang wujud dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan ini bukan kali pertama. 9 kali negara telah menghadapi darurat. Tapi inilah darurat yang berskala nasional, berskala negara, yang saya rasa mungkin ada tiba masanya untuk mencuba sama ada seperti darurat-darurat yang telah lepas, 8 darurat yang lepas daripada zaman komunis hinggalah kepada mengelakkan berlakunya penularan melalui parlimen dan DUN, pilihan raya kecil. Inilah masanya untuk rakyat melihat sama ada ini adalah salah satu jalan terbaik
supaya apabila berlaku sesuatu pandemik, apabila berlaku sesuatu isu yang melibatkan keselamatan negara, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam, kita punya satu solusi. Dan solusi ini perlu dicuba dan rakyat sudah tentu akan melihat sama ada berjaya tidak. Soal politik sudah tentu bunyi-bunyi politik itu akan sesuatu terus yang tidak dapat dielakkan. Okey, kita kembali semula dapatkan pandangan daripada Dr. Khairil Azmin. Mungkin doktor, macam kami bincangkan di studio inilah, ianya telah menjadi satu isu yang begitu panas sekali. Orang-orang politik terutamanya lah tokoh-tokoh politik ada yang tidak menyetujui kenapa perlu kita mengisytiharkan darurat atas sebab COVID-19 dan sebagainya. Tetapi apakah pandangan doktor secara peribadi merasakan bahawa ini adalah satu langkah yang cukup berkesan, satu langkah yang insya-Allah akan menjadi satu langkah yang cukup positif sebenarnya dalam usaha kita untuk mengawal COVID-19 daripada menular menjadi lebih serius dan sebagainya. Komen sikit, doktor. Okey, berdasarkan ada sebab-sebab yang diberikan oleh Yang Amat Perdana Menteri untuk menggunakan kuasa darurat, bagi saya ini ada alasan yang kokoh. Kerana ada pertama sekali dikatakan bahawa untuk memberikan kuasa kepada Angkatan Tentera bagi menjalankan tugas-tugas yang tidak dapat dijalankan menggunakan undang-undang biasa. Ya. Jadi saya rasa ini adalah satu alasan yang logik. Kerana kita dapat lihat bahawa adalah tidak cukup jika kita cuma berharapkan pada pihak polis dan pada pihak Kementerian Kesihatan untuk menguatkuasakan undang-undang yang tidak ada. Jadi ini adalah satu alasan yang boleh diterima. Okey, yang keduanya ialah untuk menggunakan kemudahan yang ada di hospital swasta. Jadi kita tahu bahawa berdasarkan statistik, pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID-19 semakin tinggi. Dan malah untuk hospital-hospital di kawasan tertentu sudah mencapai kapasiti maksimum. Jadi hospital swasta diperlukan untuk membantu bagi menangani masalah ini. Dan untuk gunakan kemudahan yang terdapat di hospital swasta, maka perlulah digunakan kuasa-kuasa khas. Kerana jika menggunakan kuasa yang sedia ada, memang kerajaan tidak mampu untuk tidak boleh untuk menyuruh atau pengarahan pada pihak swasta untuk menerima pesakit-pesakit COVID-19. Jadi ini adalah lagi satu alasan yang munasabah bagi menggunakan kuasa darurat. Ketiga, saya dapat lihat bahawa untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan antara pihak berkuasa pusat dan pihak berkuasa negeri. Kerana kita faham bahawa di dalam Malaysia kita mengamalkan konsep federalisme, di mana ada kuasa yang diberikan pada pihak negeri dan ada kuasa yang dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan. Tetapi untuk menguasakan undang-undang dan juga arahan-arahan yang berkaitan dengan kesihatan awam, maka kadang-kadang ia melibatkan pihak berkuasa negeri, terutamanya pihak berkuasa tempatan. Dan ini jika setiap kali arahan ataupun pelaksanaan itu perlu mendapat kebenaran daripada pihak negeri, ataupun berlaku silap faham ataupun breakdown, maka ini akan menyebabkan tindakan yang dibuat oleh kerajaan tidak begitu efektif. Lagi untuk menangani masalah disebabkan oleh pembagian kuasa antara negeri dan pusat, maka sekali lagi kuasa khas yang diberikan oleh Perkara 150 bawah Kuasa Darurat itu ada kewajarannya. Jadi di sini saya lihat ada sebab-sebab yang kukuh bagi kerajaan menggunakan kuasa-kuasa khas di bawah Perkara 150, iaitu untuk beri kuasa lebih pada Angkatan Tentera, untuk membenarkan kerajaan menggunakan hospital swasta, dan juga mengenani segala masalah disebabkan pertindihan bidang kuasa antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Okey. Timbulnya Dr. Nurwadi lah, timbulnya pelbagai pandangan dan juga pendapat. Apa yang menarik sebenarnya, ini bukan lagi rahsia, ialah kegairahan parti-parti politik di negara kita ini untuk mengadakan PRU yang ke-15. Mereka mahu parlimen dibubarkan, pilihan raya umum ke-15 diadakan sekurang-kurangnya pada bulan ataupun selewat-lewatnya pada bulan Mac. Itu target yang diletakkan oleh parti-parti politik. Tetapi dengan keadaan COVID-19 yang sedang melanda negara sekarang ini, hari ini pun mencatatkan lebih 3,000 kes COVID yang positif. Jadi apakah anda melihat bahawa mereka harus memikirkan semula target yang diletak, harapan yang diletak, kerana harapan itu sebenarnya boleh mengancam nyawa rakyat yang tidak berdosa?
Di sinilah saya rasa satu benda yang unik yang menjadi perbualan masyarakat. Unik maksudnya saya di sini adalah satu benda yang sengketa yang bermula daripada satu proses yang sepatutnya mudah untuk diselesaikan. Kerana kita lihat balik pada sejarah, dominasi politik Melayu Islam berjaya membawa satu formula perpaduan dalam negara dan menyelesaikan progres sengketa. 1948 bagaimana Man Union berjaya dikalahkan dengan penubuhan UMNO. 1974 bagaimana Barisan Nasional ditubuhkan selepas darurat 1989 dan selepas Mageran ditubuhkan, MKN ditubuhkan 1971. 1974 perikatan berjaya diwujudkan Barisan Nasional untuk membawa negara keluar daripada elemen-elemen berunsur politik, keselamatan politik berasaskan perkauman. Dan 1970 juga rukun negara dibina. Dan kita lihat ini juga membawa satu formula dominasi politik Melayu Islam yang sebenarnya amat kuat dan terbukti berkesan. Kerana dalam apa konteks sekalipun, dominasi politik Melayu Islam dilihat sebagai satu formula terbaik berdasarkan sejarah untuk menyatupadukan parti politik dalam negara. Jadi apabila jatuhnya Pakatan Harapan dan seterusnya Perikatan Nasional mengambil alih, terbukti formula yang dibawa oleh Pakatan Harapan itu gagal untuk menyatukan parti politik hingga berlaku perkerisan dalaman. Dan seharusnya dominasi politik Melayu Islam tidak punya masalah. Tetapi disebabkan berlakunya satu seteru dalaman, satu persengketaan yang saya rasa wujud antara dua parti politik Melayu yang baru dan yang agak lama yang boleh diselesaikan secara permufakatan, yang boleh selesai dengan cara mudah dan ia menimbulkan satu konflik yang agak panjang. Dan akhir ini membuka pada satu percaturan baru untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui pilihan raya. Mama yang mengatakan ini jalan terbaik. Mekanisme pilihan raya jalan terbaik. Tapi bagi saya dalam tempoh kita menghadapi pandemik COVID-19, inovasi politik ini penting. Kerana mekanisme perbincangan, pengawalan ataupun bagaimana ahli-ahli politik ini boleh bekerjasama bukan satu perkara yang boleh dipinggirkan. Kerana ia memerlukan satu bentuk perbincangan, satu bentuk penghalusan supaya akhirnya negara dapat keluar bersatu elemen politik yang taksub kepada kepartian dan individu tertentu kepada parti politik yang lebih terbuka. Tapi dengan berpaksikan dominasi politik Melayu Islam. Dan sini saya rasa peranan yang di-Pertuan Agong bukan dalam konteks keselamatan politik secara total, tetapi boleh membimbing sekurang-kurangnya tempoh yang ada ni boleh membawa kepada satu proses pengenyahan ataupun memastikan pandemik COVID-19 dapat diratakan. Kurang-kurangnya dapat kelar. Di samping pada sama, isu keselamatan politik dapat dijalankan dalam satu tempoh yang agak panjang. Supaya tadi kata, angan-angan ataupun perkara-perkara untuk perebutan itu berlaku dalam agak drastik. Emosi berdasarkan individu tertentu, elemen kepartian yang menebal dapat dikurangkan dan akhirnya mungkin akan membawa satu solusi yang lebih baik untuk kepentingan negara. Kerana saya rasa keselamatan politik adalah satu benda yang tidak boleh dipertikaikan. Kerana darurat ini juga mengambil kira contention berdasarkan dominasi ataupun keselamatan politik. Okey, Dr. Khairil, ini pun sesuatu yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda lah. Tanggungjawab rakyat semasa proklamasi ataupun semasa darurat ini, apa yang rakyat perlu lakukan sekarang ini sebenarnya? Bagaimana nak menghadapi situasi, menyesuaikan diri dengan situasi darurat ini? Bagi untuk rakyat biasa saya rasa tidak ada masalah sebab kita sebenarnya pernah mengalami PKP sebelum ni sejak pada bulan Mac. Jadi apabila kita menghadapi PKP sekali lagi, maka sekurang-kurangnya kita rakyat sudah berpengalaman, tahu apa yang perlu dibuat dan apa tidak perlu dibuat. Dan mungkin secara amnya kita juga dapat lihat bahawa jika kita tidak patuh pada arahan kerajaan dan undang-undang, akibatnya ialah apa yang berlaku sekarang. Kerana disebabkan tidak mengikut arahan ataupun saranan yang dibuat, maka pandemik ini menjadi semakin tinggi semula. Dan yang menjadi mangsanya kita juga. Jadi yang pertama sekali kita perlu patuh pada arahan dan undang-undang. Dan seterusnya pada saya lebih penting lagi ialah untuk para pemimpin kita. Jadi apa yang kita dapat lihat bahawa sekarang bukan saja pandemik COVID-19 tetapi juga banjir. Betul. Dan juga masalah ekonomi yang melanda. Tetapi yang dipaparkan selalu oleh media massa ialah perselisihan pertempuran antara pemimpin politik. Dan ini bagi saya amat memualkan ramai rakyat jelata.
Kerana dalam keadaan di mana ramai orang terpaksa berpindah disebabkan banjir dan kematian semakin meningkat, kehilangan pekerjaan, kemelesetan ekonomi, tetapi perpalahan disebabkan oleh parti politik itu menjadi isu utama. Jadi untuk para pemimpin, mereka merasa bahawa seolah-olah mereka ini imun ataupun akan kekal selama-lama. Jadi ini saya rasa amat menyedihkan sekali. Kerana sepatutnya para pemimpin lebih memikirkan mengapakah banjir berlaku, apakah yang menyebabkan banjir tidak dapat diatasi selepas bertahun-tahun kita merdeka, apakah langkah melesetan ekonomi yang perlu diambil. Ini yang sepatutnya diutarakan oleh para pemimpin, bukannya untuk jatuhkan antara satu sama lain. Jadi saya rasa lebih sarana ini untuk mengambil kira kesensitifan yang berlaku pada rakyat dan mengambil kira akan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang disarankan oleh Yang Tuan Agong. Okey, sesuatu yang penting juga mungkin Dr. Newandi. Kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Dr. Khairil, reaksi daripada rakyat sendiri. Daripada pemerhatian doktor sendirilah, apakah ketika ini kita tahu rakyat sedang menghadapi satu situasi yang cukup sukar sebenarnya. Apa yang disebut oleh Ahmad Berhormat Perdana Menteri, apa yang berlaku inilah yang sesuatu yang tidak dijangkaan Presiden, dan langkah-langkah yang tidak dijangka juga perlu diambil dalam usaha untuk cuba mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan yang sedia ada sekarang ini dalam usaha untuk membangun ekonomi, membangun ataupun mensejahterakan rakyat dan sebagainya, apakah itu sebenarnya seharusnya dipikir secara serius oleh rakyat sebelum bertindak untuk melakukan keputusan-keputusan yang bersifat terlalu drastik? Saya rasa ini satu benda yang perlu dibincangkan. Kalau kita melihat dari konteks politik, kita harus lihat politik inilah satu permainan yang tidak akan ada penghujungnya. Tetapi keselamatan politik itu perlu dipukukuhkan dengan mengikut keadaan persekitaran semasa. Betul. Dalam keadaan seperti mana kata tadi, dan isu kita mengenai banjir, kemudian ekonomi yang tidak ketentuan, pandemik COVID-19 yang semakin merebak, maka di sinilah peranan ahli politik itu perlu didoktrinasikan atas asas dasar kepentingan sebenar menjadi wakil rakyat dalam elemen-elemen tertentu. Dan ini juga memberikan satu ruang kepada rakyat. Rakyat marah, rakyat mual dan rakyat jelak, tetapi gelanggang itu bukan di mereka. Gelanggang itu adalah gelanggang di ahli politik. Dan untuk PRU itu dibuka gelanggang kepada rakyat, untuk rakyat memberi mandat kepada ahli politik untuk membentuk kerajaan baru. Saya rasa adalah perkara yang tidak perlu dilakukan pada masa ini. Maka di sinilah timbulnya satu benda, satu bentuk solusi kita panggil sebagai pengisytiharan darurat yang boleh melegakan keadaan keselamatan politik, yang boleh membantu membuka satu ruang kerjasama penyeluruhan seperti mana berlaku dalam perkara 1504 di mana kuasa eksekutif negara boleh mengambil ataupun membantu ataupun membawa isu-isu perundangan negeri ataupun isu-isu hala tuju negeri dengan lebih berkesan dengan satu kerjasama yang lebih seimbang, dan ini boleh dilakukan dengan mewujudkan ordinan-ordinan tentu di bawah perkara 1502B dan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan ini merupakan satu perkara yang saya rasa perlu dinilai oleh rakyat. Kerana kita lihat kita mempunyai penjana, kita mempunyai moratorium, kita mempunyai bantuan KWDP, dan ini merupakan satu inovasi ekonomi yang dikeluarkan untuk membantu mengapungkan satu bentuk kecairan tunai. Tetapi aspek kecairan tunai ini tidak boleh berlaku secara berpanjangan. Dan di sini kita lihat satu benda yang menarik yang berlaku dalam negara kita. Kecairan tunai yang diberikan, keapungan tunai yang diberikan rakyat untuk merancakkan ekonomi domestik datang daripada reserve rakyat sendiri. Betul. Dan ini bukan satu inovasi yang saya rasa yang amat baik, tetapi ia tidak boleh dipanjangkan dan dilanjutkan kerana ia akan melibatkan satu kecairan tunai dalam sektor-sektor pemegang amanah. Maka di sinilah timbal balik, mungkin dalam pengujian ordinan ni satu bentuk mekanisme cukai seperti GST boleh diperkenalkan balik atas dasar untuk memastikan keterisan cukai itu dan subsidi itu hampir seimbang. Kerana kita harus ingat, inilah di mana inovasi-inovasi di mana perlunya wujud satu jawatan kuasa khas untuk membantu Yang di-Pertuan Agong untuk membantu memberikan satu elemen eksekutif. Kerana ramai yang bertanya, adakah kerajaan terbubar apabila persatuan? Tidak. Adakah kuasa penasihat itu daripada kerajaan kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun Agong dan Persatuan? Tapi lebih menjurus kepada Yang di-Pertuan Agong menjunjung kasih tuanku kepada kerajaan. Dan ini saya rasa merupakan satu banyak formula-formula dengan gabungan ahli akademik, dengan gabungan mereka yang tidak partisan, gabungan antara pembangkang dan kerajaan, maka mungkin formula ini dan dengan
dapatan-dapatan berakyat, mungkin kita akan lihat dalam tempoh sehingga bulan 8 ni banyak mekanisme baru yang boleh diperkenalkan, mungkin membantu supaya kita tidak mahu supaya kenapa pilihan raya itu tidak boleh diadakan. Satu, pandemik COVID-19. Kerana kita lihat corak pilihan raya dalam negara kita. Menolak tepi tentang isu pandemik COVID-19 adalah berdasarkan pada faktor yang utama, character assassination. Ataupun politik yang tidak matang, politik berdasarkan keindividuan atau politik yang bercorak negatif propaganda. Dan ini dimomokkan kepada rakyat, daripada pengundi, daripada berbagai pihak. Jadi apabila ini berlaku, maka akan wujudnya satu kecenderungan membentuk manifesto yang gagal dilaksanakan, berbentuk manifesto subsidi. Dan akhirnya jangka masa panjang dengan keadaan ekonomi dunia yang merudum akibat COVID-19, dengan keadaan ketidaktentuan ekonomi pada masa ini, maka satu bentuk manifesto berbentuk subsidi yang keterlaluan akan melumpuhkan sistem ekonomi negara. Jadi saya rasa inilah perkara-perkara yang perlu dilihat oleh masyarakat. Betul. Kenapa pilihan darurat adalah salah satu solusi terbaik untuk pandemik COVID-19. Okey, kita akan sambung lagi perbincangan ini. Semakin menarik sebenarnya, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Kita bercakap tentang darurat pemulihan terbaik pandemik. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, masih lagi bercakap tentang darurat pemulihan terbaik pandemik. Dan saya juga nak dapatkan pandangan daripada Profesor Maria, Dr. Khairil. Ini mungkin soalan-soalan yang sentiasa dimainkan di luar sana sebenarnya, Doktor, iaitu apakah kita apakah isytiharan darurat itu boleh dicabar di mahkamah, dan apakah darurat ini akan menjadikan undang-undang yang sedia ada ini akan menjadi lebih ketat dan sebagainya. Terangkan sedikit, Doktor. Jadi persoalan ini memang ditimbulkan kerana ramai orang usaha kerana kuasa darurat ini akan digunakan oleh kerajaan. Tetapi kita perlu lihat bahawa ini bukanlah kali pertama. Baru-baru ini pun kerajaan telah buat proklamasi darurat untuk batu sapi, untuk Bugaya dan juga untuk Gerik. Jadi tujuannya untuk membenarkan kerajaan menangguhkan pilihan raya kecil di kawasan-kawasan berikut. Jadi kita tak perlu gusar kerana walaupun proklamasi darurat itu dilaksanakan, tetapi tidak bermaksud kerajaan akan bertukar secara drastik. Bukan. Malah sebagaimana yang kita dapat lihat bahawa dinyatakan bahawa kerajaan negeri akan tetap memerintah negeri, kerajaan pusat akan tetap memerintah persekutuan sebiasa. Parlimen tidak dibubarkan, juga Dewan Undangan Negeri tidak dibubarkan. Ia bermaksud semua badan-badan untuk demokratik, iaitu badan legislatif, eksekutif dan badan kehakiman akan tetap berfungsi seperti biasa. Cuma proklamasi darurat ini membenarkan kerajaan untuk menggunakan kuasa-kuasa tertentu bagi menangani masalah tertentu. Seperti mana yang kita dapat lihat sebelum itu, menangkan pilihan raya ini Bugaya, Batu Sapi dan Gerik. Dan untuk kali ini pula, bagi menangani pandemik ini pula, kuasa yang perlu digunakan ialah untuk memberikan kuasa kepada Angkatan Tentera untuk membenarkan kerajaan untuk mengambil alih pentadbiran hospital swasta dan juga untuk buat arahan tertentu dalam bidang kuasa yang mungkin jatuh dalam kerajaan negeri. Tapi ini tidak bermaksud bahawa kuasa kerajaan negeri akan ambil kerajaan pusat. Ini tidak benar. Kerana kita tidak mahu sikap faham bahawa kerajaan pusat sama sekali tidak akan mengambil kerajaan negeri. Kerajaan negeri akan tetap berfungsi seperti biasa. Jadi perjalanan konsep federalisme Malaysia akan tetap berjalan. Cuma proklamasi darurat ini dibuat, pertama sekali saya rasa ada juga kaitan dengan politik. Kerana pertama sekali persidangan parlimen perlu dibuat dalam masa 60 hari daripada penggal yang terakhir. Dan mengikut takvim parlimen, sepatutnya pada bulan Mac perlu diadakan penggal yang baru, persidangan yang baru. Tetapi dengan berkuasanya darurat ini, ia membolehkan supaya persidangan parlimen ini ditangguhkan. Tetapi ordinan perlu dibuat untuk memberi kuasa untuk penangguhan. Dan malah saya juga merasa agak terkejut bila yang Perwak mengatakan bahawa badan legislatif negeri juga tidak akan bersidang.
Jadi saya rasa mungkin perlu diberikan kewajaran untuk menangguhkan ataupun tidak membenarkan Dewan Undangan Negeri untuk bersidang. Jadi mungkin sebab tertutup. Jadi saya rasa penjelasan perlu diberikan. Namun begitu apa yang kita perlu tekankan bahawa semak dan imbang itu wujud. Namun terhad. Pertama sekali, proklamasi darurat yang dibuat oleh Pertuan Agong itu tidak boleh dipakaikan di mahkamah. Ini adalah satu imuniti yang diberikan oleh perkara 150. Keduanya, semua ordinan-ordinan darurat yang dibuat di perkara 150 juga tidak boleh dibawa ke mahkamah untuk dipertikaikan kesahihannya. Jadi ini lagi satu imuniti yang menimbulkan kebesaran pada ahli undang-undang dan juga pada puak-puak yang tertentu. Dan yang ketiganya, ia membenarkan kerajaan pusat untuk mengambil alih bidang kuasa kerajaan negeri. Tetapi saya rasa dalam perkara ini sebagaimana telah dinyatakan oleh Yang Perdana Menteri, hanya perkara-perkara tertentu sahaja dan bukan semua perkara, hanya perkara tertentu berkaitan dengan ketenteraman awam dan kesihatan awam yang mungkin akan diambil alih oleh kerajaan pusat. Jadi saya rasa semak dan imbang itu ada, tapi memang kita dapat nafikan dia akan berkurangan disebabkan oleh kuasa darurat ini. Baik, kita ambil sebelum tu. Silakan. Cuma saya nak bawa satu bahawa sebenarnya ramai tidak sedar bahawa kita telah hidup dalam darurat untuk jangka masa yang lama. Kerana apabila tahun 2011 darurat hanyalah ditetapkan pada 2011. Sedangkan sejak tahun 1999 ada 3 darurat yang berkuat kuasa sehingga tahun 2011. Tetapi ramai orang tidak tahu bahawa ketika itu adanya proklamasi darurat. Jadi ini menunjukkan bahawa kuasa darurat itu tak semestinya akan beri kesan yang negatif. Kerana walaupun proklamasi darurat itu, jika kuasa darurat itu tidak disalahgunakan, malah digunakan untuk kebaikan, maka ia akan memberi kesan yang positif. Baik, menarik. Kita ambil satu panggilan yang ada di talian sekarang ini, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum, Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Pak Kawi dan juga ahli panel saya setujulah dari segi politik, pertama akan menafsahkan kemelut suasana politik. Tiada lagi lompat-melompat, tawar-menawar, cuba menjatuhkan kerjaan atau PM. Kedua, darurat juga boleh menjaga keselamatan negara apabila tempatan diperketatkan. Tinggal lagi ingin tahu juga apakah peranan wakil rakyat apabila tiada lagi persidangan parlimen. Dan lepas bulan Ogos ini, mungkinkah disambung lagi darurat? Mungkin tambah tahun lagi ke? Minta pencerahan daripada ahli panel. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Menarik juga soalannya dibangkitkan peranan wakil rakyat. Yalah, apabila parlimen tidak bersidang, jadi mereka masih lagi perlu memainkan peranan sebenarnya. Jadi mungkin doktor boleh respon? Sudah tentu kalau kita lihat kuasa eksekutif itu tidak berubah. Cuma yang Pertuan Agong boleh menasihati atau mewujudkan ordinan-ordinan tertentu bagi memperkasakan kuasa eksekutif yang sedia ada. Dan kita inilah keistimewaan di mana peristiwa darurat itu berlaku. Kerana parlimen hanya boleh bersidang apabila dipanggil ataupun dipersetujui oleh Yang Pertuan Agong di bawah perkara 55 Pelanggan Persekutuan. Jadi ahli parlimen itu wujud, mereka masih lagi belum jalankan tanggungjawab, mereka lagi masih memberikan maklumat-maklumat informasi kerana kuasa eksekutif itu tidak tergugat. Walaupun perkara 1504 mengatakan bahawa kuasa eksekutif perundangan negara, kuasa eksekutif negara boleh mencampuri hal-hal negeri, tetapi masih lagi wujud kuasa eksekutif kerana parlimen itu tidak dibubarkan, kerana kerajaan itu tidak terbubar. Cuma diperhalusi dan mekanisme tertentu, mungkin ordinan-ordinan penambahbaikan itu boleh ditambahbaikan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan jawatan kuasa penasihat atau parlimen tertentu. Dan seterusnya menyimpulkan ahli parlimen masih terus memainkan tanggungjawab mereka. Dan hubung penambatan kepada tempoh ordinan darurat kan tidak ada tata khusus, mungkin Puan Manja boleh menjawab selepas ini. Kerana perkara 1503 juga tidak mengatakan sama ada ordinan itu darurat itu boleh tamatkan pada bila-bila masa mengikut perkara-perkara aspek-aspek tertentu. Tetapi secara dasarnya kuasa itu terletak kepada Yang di-Pertuan Agong dan sidangan oleh dua majlis
Dewan Negara dan Dewan Rakyat itu sendiri. Cuba kita dapat pandangan daripada Dr. Khairil dalam isu ini, Dok. Kebimbangan rakyat, apakah macam apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita lah. Apakah ianya mungkin boleh disambung? Tetapi saya juga nak dapatkan pandangan doktor lah berkaitan dengan jawatan kuasa bebas yang diwujudkan untuk melihat tentang perisytiharan darurat ini. Mereka akan membuat recommendations kepada Yang Pertuan Agong, bilakah ianya perlu ditamatkan sekiranya situasi kembali normal dan sebagainya. Jadi siapa yang harus ada dalam jawatan kuasa bebas ini sebenarnya untuk memberi nasihat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan seterusnya untuk mewar-war ataupun menyampaikannya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, Dok. Okay. Saya rasa ahli jawatan kuasa bebas yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah satu usaha untuk menetralisasikan panggilan-panggilan ataupun desak-desakan untuk mengadakan pilihan raya umum. Kerana kita dapat lihat bahawa sudah mula langkah-langkah untuk mempoyahkan kerajaan, terutamanya dan dengan cara untuk mendesak kerajaan membuat pilihan raya umum, walaupun dalam keadaan wabak sekarang. Jadi kalau berdasarkan perlembagaan, Parlimen boleh dibubarkan oleh Yang Pertuan Agong atas surat Perdana Menteri. Tetapi sebagaimana yang dikatakan dalam kenyataan yang oleh Yang Perdana Menteri, satu ahli jawatan kuasa bebas yang diketahui oleh semua ahli parti yang akan menentukan bilakah masa pilihan raya umum itu dapat dilaksanakan, iaitu apabila kita sudah bebas daripada pandemik COVID-19 ataupun kita sudah dapat mengawal keadaan. Maka ahli jawatan kuasa inilah yang akan membuat keputusan bilakah pilihan raya umum ini akan dilaksanakan. Dan saya rasa pilihan raya umum ini adalah solusi yang ramai pihak nampak perlu, tetapi masanya tidak sesuai sekarang. Malah Yang Berhormat Perdana Menteri pernah menyatakan bahawa sebaik saja COVID-19 ini dapat diatasi, maka PRU menurut beliau akan diadakan. Dan itu juga pada pemimpin daripada parti-parti pembangkang kepada demikian. Jadi saya rasa ini adalah satu usaha di mana keputusan secara kolektif, bukan sahaja oleh Perdana Menteri, tapi juga daripada semua ahli pemimpin, semua ahli politik yang akan buat keputusan. Yang seorang katakan dia akan buat selepas darurat ini tamat. Jadi ada darurat ini perlu dilanjutkan atau tidak, bergantung pada keadaan. Kerana bagaimana yang seperti yang dititah oleh Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, bahawa jika kita dapat mengatasi masalah pandemik ini pihak awal daripada Ogos, darurat ini akan ditamatkan sebelum Ogos. Jadi ia bergantung pada rakyat dan juga pada pemimpin. Jika rakyat patuh pada arahan yang diberikan, para pemimpin itu bekerjasama untuk membendung pandemik ini, maka insyaAllah kita boleh mengatasi pandemik ini lebih awal daripada Ogos. Dan selepas itu, jika difikirkan sesuai oleh kita boleh mengadakan pilihan raya umum jika difikirkan. Okey, bergantung kepada rakyat dan pemimpin. Ini sesuatu yang cukup penting Dr. Nurwandi. Dan hari ini juga saya tertarik hati bila MCMC juga mengeluarkan kenyataan supaya jangan ada pihak-pihak tertentu yang mengeluarkan pandangan-pandangan yang bersifat negatif, yang tidak betul dan sebagainya berkaitan dengan kenapa kerajaan melaksanakan perintah darurat ini dan sebagainya. Jadi apakah doktor melihat bahawa ini perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak sebenarnya? Saya rasa hikmah perisytiharan darurat di bawah perkara 150 Yang Pertuan Agong ini perlu dilihat daripada pelbagai perspektif, sudut dan dimensi. Antaranya yang paling penting adalah elemen perpaduan. Kerana kita lihat elemen perpaduan ini satu benda yang perlu juga diberi perhatian dalam kita menyelesaikan masalah keselamatan politik, kesihatan ekonomi yang berkait dengan pandemik COVID-19. Isu perpaduan ini satu perkara yang juga perlu dibangunkan. Kerana inilah masanya untuk rakyat rally dalam buah simbol ketua tertinggi negara yang di Pertuan Agong dan membawa elemen perpaduan. Kerana kita lihat selepas suku negara itu wujud 1970, selepas peristiwa 13 Mei, sebagai asas kedua untuk menyatu padukan masyarakat, rukun negara itu tidak ditafsirkan berdasarkan perlembagaan persekutuan. Ini mungkin tiba masanya. Mungkin ini peranan JKOM yang lulus pada bajet itu hari, mungkin ini peranan daripada kementerian-kementerian tertentu, agensinya itu, mungkin daripada pihak istana sendiri atau pihak-pihak kerajaan sendiri untuk membentuk satu proses gerak saraf, satu bentuk mekanisme
penyampaian maklumat supaya elemen perpaduan itu dapat diperlihatkan, dapat dipalusi di manakah satu bentuk tema naratif perpaduan yang sebenarnya. Kerana kita tidak mempunyai satu bentuk ataupun tema atau naratif ataupun bentuk penceritaan perpaduan yang betul-betul melekat di setiap hati rakyat Malaysia. Inilah masanya supaya ia dapat dibentuk, supaya akhirnya boleh membawa elemen-elemen kebersamaan itu, supaya akhirnya ahli politik terpaksa mengikut kehendak rakyat. Ahli politik juga perlu faham inilah kemahuan rakyat, dan ini yang boleh dilihatkan. Dan ini harus penting kan, di samping elemen perpaduan, kita mempunyai mekanisme pengawal yang cukup baik, preventive measurement yang saya rasa terbaik. Kita mempunyai SOSMA, POTA untuk isu-isu bom kriminal terorisme, dan kita punya Akta Komunikasi dan Multimedia 98 Seksyen 233 yang membentukkan hukuman itu, dan kita juga mempunyai Akta Kanun Keselamatan Jenayah. Apa-apa perkara yang mengakibatkan ketakutan dan kegentaran awam boleh dikenakan di bawah Kanun Keselamatan Jenayah. Dan ini maksudnya supaya rakyat faham, masyarakat faham bahawa kita tidak boleh apatah lagi menghina Yang di-Pertuan Agong, apatah lagi menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menafsirkan secara logikal perkara ini. Inilah maksudnya kebersamaan dan memahami perundangan, tapi ia dapat dinikmati sama ataupun ini dapat dihuraikan ataupun ini dapat boleh katakan diterima oleh semua apabila perpaduan itu berjaya dibentuk. Ini saya rasa permasalahan utama, dan politik adalah satu elemen yang memecahkan aspek perpaduan. Ini harus dipahamkan apakah yang perlu dibangunkan, apakah bentuk perpaduan, apakah perkara ordinal-ordinal baru yang mungkin boleh dibangunkan supaya satu bentuk injection, fresh idea yang boleh membawa pada satu perubahan hikmah di sebalik pengisytiharan darurat sepatutnya mengkosong ini. Menarik. Baik, mungkin soalan yang terakhir sebenarnya kepada Profesor Madya, Dr. Khairil Azmin. Barangkali Doktor, harapan Doktor sendirilah sebagai rakyat Malaysia, dan kita tahu bahawa kita sedang menghadapi satu situasi yang cukup mencabar sebenarnya. Kita masih lagi belum menang melawan COVID-19. Kita sekarang dalam usaha untuk membangunkan semula ekonomi. Kita masih lagi berjuang untuk meletakkan negara kita pada situasi yang selesa dan sebagainya. Tetapi harapan doktor sendirilah dan juga seruan doktor kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya menghadapi apa yang disebut sebagai pengisytiharan darurat ini. Pertama sekali, kita tidak dapat nafikan bahawa kita adalah masyarakat majmuk berbilang bangsa, berbagai agama dan juga keturunan. Tetapi ini tidak bermaksud kita tidak boleh bersatu padu. Apa yang saya lihat ialah sekarang generasi yang sedia ada sudah peka pada masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kerana sekarang bukan saja mereka berharap pada media-media yang rasmi, tapi media-media sosial adalah amat berkembang sekali. Anti korupsi, anti kleptokrasi, perangi rasuah. Ini boleh menyatu padukan rakyat. Walaupun mereka berbilang bangsa dan berlainan agama, tetapi faktor-faktor yang menekankan keadilan sedangkan ini boleh menyatu padukan rakyat. Dan kita perlu ingat bahawa apabila pilihan raya umum diadakan, maka pengundi-pengundi yang berumur 18 tahun akan menjadi peratusan yang tinggi sekali. Dan mereka sudah tentunya akan beri impak yang besar pada keputusan pilihan raya. Jadi pemimpin-pemimpin yang masih lagi berfikiran konvensional dan masih lagi feudalistik dan berdasarkan di politik perlu sedar bahawa kedudukan mereka tidaklah selamat seperti sebelum ini. Kerana generasi baru saya percaya akan lebih berfikiran terbuka dan akan menekankan konsep-konsep berdasarkan keadilan sejagat. Iaitu pemimpin yang pentingkan rakyat dan bukan yang pentingkan yang lebih pentingkan kuasa dan kedudukan. Okey, itu saja doktor ya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi kita kembali semulalah kepada tetamu yang berada di studio, iaitu Dr. Nur Wandi. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi masa. Tapi sesuatu juga yang ialah mulai semalam pun beberapa hari ini bermain dengan begitu kencang sekali lah, terutamanya di media sosial, pelbagai pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan. Tetapi dengan pengisytiharan darurat ini, apakah doktor merasakan bahawa mainan-mainan ataupun apa yang kita sebut sebagai cerita-cerita politik ini mungkin akan reda? Sebagai permulaan, sudah tentu apabila darurat ini diisytiharkan, kita mulai fasa dalam tempoh 24 jam pertama, sudah tentu ia berkisar tentang apa itu darurat, panik dan akhirnya seperti mana yang berlaku apabila PKPD dilakukan. Tetapi dengan satu jangka masa yang
agak panjang dengan satu hebahan media yang tersusun terancang, satu proses gerak saraf yang baik, satu mekanisme penerangan dengan menunjukkan bagaimana kebijaksanaan yang Pertuan Agong jaya melaksanakan perkara ini dengan bantuan kuasa eksekutif negara yang sedia ada, maka saya rasa ia dapat diterjemahkan dengan sempurna kepada rakyat. Dan ini mengambil satu proses yang masa yang mungkin tidak agak lama, kerana apabila seteru politik ni mula faham bahawa inilah masanya membentuk satu dominasi politik Melayu Islam yang sejajar dengan kehendak apa yang dimahukan rakyat dan tema perpaduan itu dibangun. Dan kita punya masa yang agak singkat. Sebenarnya bulan 8 itu masa yang agak singkat kalau kita agak lama. Tapi untuk melakukan segala-galanya sehingga bulan 8 satu perkara yang amat panjang. Kerana untuk memberikan dos vaksin saja, 2 dos mengambil satu masa. Untuk melepaskan satu proses vaksin itu diiktiraf seperti mana-mana negara-negara tertentu dan masuk negara Malaysia mungkin satu proses yang agak panjang. Tapi mekanisme peralatan seperti ini membentuk pemikiran masyarakat supaya satu bentuk pemikiran yang agak bersatu, kohesif value yang tinggi di kalangan masyarakat itu dapat dibentuk dengan satu kebawaan yang Pertuan Agong melangkaui garisan politik. Apabila ini dibentuk, maka kita akan balik pada satu bentuk gagasan politik yang mungkin dapat distabilkan. Dan pada masa itu harapan pandemik COVID-19 dapat diratakan, mungkin cukai baru dapat dikeluarkan, GST, mungkin satu bentuk sistem ekonomi keapungan ekonomi. Kita lihat bagaimana peranan pihak berkuasa tempatan yang saya rasa Syabas diucapkan, mereka muka gerai-gerai, dibiarkan gerai seperti bazar, bersepah-sepah dan daya tarikan. Dan inilah satu keapungan ekonomi. Jadi banyak inovasi-inovasi boleh dilakukan melangkaui pada garisan politik. Dan apa yang berlaku, bencana alam ini perlu dilihat sebagai elemen penyatuan dan bukan satu elemen untuk terus menjadikan politik ini satu seteru dan mengakibatkan rakyat termasuk dalam naratif-naratif propaganda politik yang saya rasa cukup sempit dan cukup merimaskan rakyat. Saya nak sudahi dengan satu perkara ataupun satu isu yang menarik. Saya petik apa yang disebut oleh Ahmad Berhad, Perdana Menteri. Beliau mengatakan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap sesiapa yang cuba ganggu urusan kerajaan menangani COVID-19 dan urus ekonomi negara. Tindakan tegas itu yang kita nak daripada pihak kerajaan sebenarnya. Harapan itu. Sudah tentu harapan. Dan perkara ini berkait pada Perdana Persekutuan. Kita kena lihat yang di Pertuan Agong menyukasi benda itu adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Dan sudah tentu dengan kuasa yang ada pada Baginda Tuanku dengan Peristiran Darurat Perkara 150, walaupun ia satu mekanisme terakhir, tapi kena ingat kuasa yang diperuntukkan ini mampu untuk membawa negara keluar daripada pelbagai kemelut keselamatan permasalahan. Dan dengan perundangan yang sedia ada, dengan satu kestabilan yang baru yang mungkin wujud daripada Peristiran Darurat ini, saya rasa kita mungkin akan membawa satu proses yang baru dalam penerimaan masyarakat, pengawalan keselamatan, seterusnya akan mampu meratakan penanganan COVID-19, keselamatan ekonomi, keselamatan politik dan keselamatan negara dapat dicapai dengan lebih sempurna. Baik, setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin dan juga tetamu kita yang kita hubungi melalui kemudahan Skype tadi, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar yang berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi perbincangan rakyat Malaysia sekarang ini, iaitu darurat pemulihan terbaik pandemik. Dan tentunya lah apa yang disebut oleh kedua-dua tetamu kita itu perlu diberi perhatian yang serius, dan kita harap mungkin mainan politiking sebenarnya tidak diperlukan dalam saat dan ketika ini. Dan apa yang kita harapkan ialah rakyat Malaysia sebenarnya perlu bersatu padu kerana kita berjuang dengan musuh yang kita tak nampak, iaitu COVID-19. Dan sudah tentulah ianya bukan merupakan sesuatu yang direncanakan, kerana itulah kerajaan juga terpaksa melakukan ataupun mengambil keputusan-keputusan yang sebelum ini tidak direncanakan. Unprecedented. Itulah sebenarnya yang kita mahukan. Jadi terima kasih kepada anda semua dan insyaAllah kita bersama lagi dalam ruang bicara dari masa ke semasa. Jumpa lagi.